Tadi cakap apa, improvisation of the script. Production Rozana ialah tahun 86 lah Production 86 lah. Sebenarnya apa yang mendorong abang untuk buat cerita tu? Masa tu abang di KL dah nampak dah budak-budak pengki ni apa semua kan. Jadi itu macam abang cakap, macam abang punya attitude ialah berkarya buat benda yang orang belum buat. Subject matter yang orang belum tu. Itu aja abang punya cara kerja lah. Cara kerja bukan kata gua terror ke, gua kreatif ke, terlampau. Tak. It's just I choose that untuk berkarya sebagai director, dia pilih benda kan. Gua suka benda yang macam ni, yang belum orang buat. Itu my drama, lepas tu banyak benda yang tajuk drama. Walaupun gua cerita pasal tattoo, golo, runtuh. Kan? Runtuh, Itu drama. Saya tengok. Ingat lagi? Itu. Tapi, yelah balik-balik macam, ada tadi masa kita ni, tadi abang terfikir, ada nak cakap dengan kau. Pasal semua ni, masalah semua ni ialah balik-balik macam abang cakap tadi, dia ketua. Balik-balik pada ketua, pada pemimpin. Pasal dia orang ada kuasa. Dia ada kuasa. Kalau macam, okey, dia nampak karya kita orang ni, untuk dah nampak, karyawan akan ceritakan masa depan, kalau kau tak jaga benda ni macam LGBT, masa depan akan jadi. So, tugas dia orang pula untuk do something lah about it kan. Tapi jenis kalau ketua sendiri, masa tu Razak buat Felda kan. Tu Razak buat Felda, itu yang lagu Sirih Pinang tu. Laku kat Felda. Kan, laku kat Felda. Tapi yalah, cerita dia ada dalam buku tu. Nanti mungkin macam mana bayaran tu semua, nanti bacalah dalam buku tu. The point is, pemimpin kita masa tu, Tun Razak, dia jiwa Melayu, jati diri Melayu dia ada. Dia dah susun dah. Bumi hijau, Felda untuk orang Melayu, untuk jadikan bumi hijau. Jadi pengisian rohaninya pun mesti budaya Melayu, lagu Melayu. Mahathir dengar My Way. Dia tak dengar lagu Melayu. Mahathir kan favorite song dia My Way. Itu yang sekarang everything My Way. Sekarang Out of the Way. Nampak? Tak ada on the way dah, sekarang ni out of the way. Tapi di satu sudut lagi bang, ada orang percaya bahawa pemimpin yang wujud yang lahir tu, yang timbul tu adalah reflection daripada masyarakat dia yang macam tu. Disebabkan masyarakat kita macam ni, jadilah Mahathir. Disebabkan masyarakat kita macam ni, jadilah Najib. Macam mana kita nak jawab tu bang? Ingat, kan orang cakap Mahathir, zaman Mahathir lah, he exploited, he used TV, medium TV ni untuk brainwash rakyat. So bukan rakyat buat Mahathir jadi macam tu. Tak, rakyat kita tak cerodik macam tu lah. Janganlah nak. Tak lah. Kita kena tipu ada, tapi gua tak nak ditipu. Itu tak nak ditipu. Kita semua yang tahu kita tak nak ditipu, itu yang kita lawan. Macam mana? Dia sendiri tak dengar lagu Melayu, macam mana dia nak sayang khazanah muzik ke, filem ke, apa-apa seni Melayu. Di situ kita dah boleh nampak. Perempuannya Tun Razak Sirih Pinang Melayu. Dan dia buat pun untuk ini, dia buat industrialization. Itu dah tak Melayu dah. Orang Melayu dah terkejut. Kau biasa dekat sawah, tiba-tiba suruh buat besi apa semua. Buat kereta apa semua. Macam mana dia tak blend lah, tak blend. Dia tak gel tau dengan seni orang Melayu tu. Pemikiran, psychic orang Melayu tu. Tapi Sirih Pinang tu kena. Lagu Melayu, jiwa Melayu tu ada dengan suasana Felda dibuka apa semua. So M Daud Kilau kan dia punya tu. Tapi Mahathir buat pasal penting benda ni, pengisian radio apa semua, pengisian. Kau nak ubah sekarang ni. Okey, tengok macam Bang Face buat yang lagu yang anti LGBT tu kan. Kau tengok semua orang bising pasal sekarang bukan terlambat, tapi sekarang a good effort budak-budak tu. Kau respect. Good effort. Pasal orang dah sebut dah benda tu, dah cerita benda tu. Rozana cerita 80 cerita, tapi tak ada orang kan. Bila dah sekarang dah out of control, ada Bang Face ni. Tapi pun orang dah ban dia orang. Sebab waktu dah ramai kontrol. TV station berapa ramai yang geng LGBT. Yang top post. Nampak?
dia punya network. So, carry on aja lah. Kita cari platform atau outlet untuk bagi message tu. Kesedaran tu. Bukan kesedaran lah, bagi tahulah yang sebenarnya ini jadi. Macam Bang Fiz bagi straight to the face. Betul lah tu. Kalau kau tanya tadi, budak-budak sekarang, apa statement yang patut dia bawa macam zaman kita orang, macam apa Bang Fiz buat tu. Itu dia. Itu dia. Banyak isu-isu politik, rasuah, isu sosial, jati diri. Banyak. Tapi tidak dikeluarkan tidak diproducekan, tidak diterbitkan, tidak dihasilkan. Sekarang lah masa kau terbitkan benda tu, buat benda tu, dan di sini kuasa politik, Kementerian Penerangan nak ubah mindset rakyat Melayu apa semua. Guna lagu-lagu ni, TV station, radio station. Tak guna Bang Fiz buat, kita semua buat, tapi outlet tak ada. Outlet memerlukan kuasa. Kuasa tu daripada mana? Orang politik. Dan orang politik mesti faham masalah ni. Kalau setakat nak makan gaji, macam tu lah. Dulu saya susah masuk politik baru senang. Ini jadi. Politik baru senang. Betul. Pasal senang cerita lah. Bukan nak bangga diri ke apa kan. Macam Abang Ito kau cakap dalam kau interview. Dia kata, kalau dia tak payah pun boleh, tapi kenapa? Kalau tak jadi penyanyi, dia memang anak orang kaya. Kita orang pun, abang pun dia tak ada masalah lah. Kita orang tak ada masalah lah. Lagi pada tu, kalau kau lawan pun, kalau kau tak lawan pun, lagi tak masalah lah. Kau ada jadi macam lah. Tapi kau fikir tak ada, kau nanti tulus lah. Kalau kau ni pun tak ada lah, kau bankrupt sampai ni kan. Kita orang, we do it for bangsa kita lah, untuk generasi akan datang, anak cucu kita semua. Bukan anak cucu aja, anak cucu kita semua. Tapi kalau kita tak buat, just fikir kalau aku lawan nanti aku susah dapat job apa semua, memang kita tak buat lah. Tapi abang ada punya pemikiran macam tu. Abang fikir why not, fuck off je lah, lawan je lah, langgar lah. Balik-balik abang petang tadi, aku tak diundi, kau diundi, so now I'm going to fight it because you are not doing the job. Itu aja. Dan cari. Rupanya why you are not doing your job, and dengan attitude yang tak sepatutnya seorang ahli politik amalkan. Rupanya kau belajar daripada ketua kau. Memanglah, betul lah. Ketua kau yang galakkan. So, takkan kita nak salahkan yang balaci-balaci menteri-menteri ni. Ketua lah kita salahkan. Kalau perang pun, dia orang tangkap askar Gaddafi ke Gaddafi? Napoleon. Dia orang tangkap askar Napoleon ke atau Napoleon? Kepala Hitler, atau askar Jerman? Hitler kan? So, bukan senang jadi ketua. So, Mahathir kena jawab lah benda ni. Kalau orang Melayu tanya, kenapa kita jadi macam ni? Kau pun bertanya, kenapa dah? Jawapan dia senang. Mesti ada punca dia. Cari punca dia. Kau jumpa punca, semua terbarai. Kau boleh nampak punca dia tu. Bila Mahathir naik aja jadi Perdana Menteri, depankan masa setengah jam, buang semua Tun Razak punya ni, ganti Malaysia Incorporated. Di situlah bermulanya apa yang terjadi. Kesannya sekarang kita dah susah-susah nak ni. Itu aja. Para politician yang asalnya cikgu-cikgu semua terpelanting keluar, ahli-ahli korporat dan kapitalis tegar je yang memenuhi ruang-ruang kerusi politik tu. Kita tak kisah kalau yalah macam kita tengok ahli politik yang ni pun tak apa, ada kelulusan walaupun kau lagi pada orang dulu jual kuih ke apa, tak kisah. Tapi yang penting bila kau dah ada position tu, pemikiran kau tak boleh ni. Kau mesti berfikir at par. Senang cerita, kita orang ada personal joke lah. Abang itu kau dah kawan. Ini semua jenis tak dengar Pink Floyd. Kenapa bang? Kenapa statement tu keluar? Tak dengar Pink Floyd. Kenapakah Pink Floyd? Sebab kau tengok Pink Floyd kan sampai sekarang Roger Waters boleh bawa bendera Palestin dekat konsert dia apa. They are not just musicians, they are thinkers. Yeah.
Sama juga kita orang ni, bezanya dengan yang lain-lain, abang-abang itu semua, we are thinkers. Kita fikir apa jadi industri ni, apa dah terjadi pada arwah P.Ramlee, bapa kita, datuk kita, R.Razmi. Bila kita berfikir, kita nampak benda ni. Kalau kita tak berfikir, kita jadi macam ni lah. Lepas tu, masa kita jadi macam ni, carilah punca dia. Ini punca dia. Habis macam mana, contoh senang lah. Tadilah, Mahathir dengan My Way. Jadi mana Melayu dia tu? Tapi kalau dia dengan Pink Floyd, kan, dia bukan Melayu. Pink Floyd ni memang orang kata dia go beyond. Mana negara ke apa ideologi, because dia fighting for human right. Keadilan. Penindasan mesti dihentikan. I mean, kepala otak macam mana boleh fikir buat The Wall? Kepala otak macam mana yang boleh fikir sampai Dark Side of the Moon sampai di situ dia punya. Jadi kita nak tahu seseorang, pemikiran seseorang tu penting. Muzik apa dia dengar memang ada pun dalam kan? Jadi macam mana kau nak bercerita dengan politician yang Pink Floyd tak dengar, dia hanya dengar lagu Hindustan. Betul, dengan lagu Hindustan. Itu pun tak ada faham patah ayat pun Macam mana kau nak cakap? Apa kau nak cakap? Dia tak dengar lagu Money. Dia tak dengar lagu Wish You Were Here tu klasik lah kan. Kau kena tapi interpretation dia lah kan. Music tu, aduh. Maknanya politician ni dia kena tahu masalah kita punya politician. Even my generation especially, yang lain yang bawah, yang atas kita orang tu tak apalah, apa-apa punya zaman tu. Malah lah kau nak cakap itu main. Generasi kita orang ni yang sebalik dengan kita orang, Raim Tambicik, Najib apa semua. Kau dengar ke Pink Floyd ataupun kau dengar Najib nyanyi Yang Wan? Yang Wan. Yang Wan. Dia karaoke Yang Wan. Kau nak suruh dia tadi yang penyanyi Negro Blues tu kan, Robert Johnson. Belum kita tanya Robert Johnson. Robert Johnson lagi jauh sebelum Pink Floyd, sebelum Karen. Pink Floyd pun dengan Robert Johnson. Tapi itu sebab di Pink Floyd tu perlu ada atas bumi Allah Ta'ala ni, atas planet Allah Ta'ala ni. Kalau kita bukan pandai, kita tahu menggunakan maknanya ilmu Pink Floyd tu apa nak gunakan. Untuk membuat pemikiran kita selari dengan perkembangan ni. Bukan teknologi, perkembangan pemikiran. Bayangkan kau boleh sebagai karyawan, penyanyi, kau boleh create, bawa isu The Wall, kau boleh konsert, kau lawan apa, bawa bendera Palestin, tunjukkan. I mean, bukan semua. Tak ada ni. Hanya orang yang bijak ajalah. Pink Floyd bijak pada kau. Betul. Setuju sangat. Dan tanyalah semua penyanyi-penyanyi kita ataupun Indonesia ke, semua tanya Wan Fon, dia dengar tak Pink Floyd? Tanya M. Nasir lagi ke Pink Floyd? Lagi Pink Floyd. Di situ yang pentingnya benda-benda ni yang tak ada di orang kata di pemimpin kita sebelum ni, tak ada benda ni. Dia kurang dekat tu. Itu dia punya ni, pengisian jiwa tu. Nak menghaluskan jiwa dia orang tu sebagai pemimpin. Kau nak buat dasar-dasar, tapi dasar kau tu mesti ada kemanusiaan dia. Kemanusiaan bukan setakat kau membaca ataupun baca sejarah diktator ke apa, tak. Kemanusiaan tu perlu dididik dalam jiwa. Tak kira pemimpin ke atau bakal pemimpin, melalui seni. Paling senang, muzik, filem, drama. Di situ penting, tapi dia tak nampak. Menteri tak nampak benda tu. Dah pula sekarang ni, bila dah tak nampak, lepas tu kau tak nak bantu kita. Cetak rompak kau biarkan. Sedangkan di situlah yang sebenarnya boleh membantu. Kalau kata tak ada cetak rompak, Kalau ni tak ada cetak rompak, dia orang tegas dulu Mahathir. Tegas. Lawan cetak rompak. Berapa ramai artis dah kaya? Berapa banyak kita punya duit semua? Artis lah yang patut tolong rakyat. Betul lah. Betul, setuju sangat. Setengah Jamaica punya income tu daripada royalty Bob Marley kan sampai sekarang.
income negara Jamaika banyak datang daripada karya Bob Marley, royalty Bob Marley. Itu contohlah, satu contoh yang kita nampak. Jadi senang cerita. Sebut Bob Marley orang tahu, Jamaika. Kenapa kita tak? Kenapa? Sedangkan benda tu semua patut dibuat zaman Mahathir itulah. Katakanlah bukan Mahathir memimpin. Katakanlah kita ada satu pemimpin yang nampak benda ni. Kita dah jadi bangsa yang dah lain dah. Budaya kita dah lain. Dasar pelajaran kita dah lain. Paling pelajaran, dasar pelajaran. Dasar pelajaran kita, kelas gabut. Sebab apa kelas gabut? Punca dia ialah senang kan? Wahai, mesti nak orang putih. Everything. Jadi dia berfikir. Kan abang nak tanya juga kepada Mahathir ni, you dream in what language? Jadi nampak dia punya tu. Lepas tu ubah. So macam mana nak matang, nak jadi benda tu menjadi macam kalau kuih kau masuk dalam oven tu. Tak naik-naik, tak siap-siap, tak masak-masak. Macam tu lah. Sekejap kau letakkan temperature tu low, sekejap kau high kan. Pening lah, last kek hangus. Sama lah kita. Nampak dia punya penting seni ni. Sekarang tu macam lost. Bila lost macam ni, masuk K-pop masuk. Semua boleh masuk. Dan K-pop masuk kenapa? Pasal dia pakai formula ni. Korea pasal dia apa dia pentingkan bentuk rakyat dia jadi jati diri dengan dia punya budaya, dengan dia punya bahasa. Lepas tu kita try dunia pula. Tengok menjadi. Dia bukan nak try dunia dulu, dia bentuk rakyat dia dulu. Pemikiran rakyat dia, baik pendengar muzik ke, penonton filem Korea, awal filem Korea. Yeah. Pasal dia bentuk rakyat dia dulu, pemikiran. Dia bentuk penonton dia, pendengar muzik, penonton filem dia dengan jati diri Korea. The rest itu terpulang. Kalau kata boleh meletup kat dunia itu, betul we good. Boleh. Bagus dia apply. Okay, marketing strategi dia orang, pemikir dia orang. Betul. Tapi kita cakap aja. Kalau filem kita nak jadi macam check lah macam mana Korea buat. Dia tak ramai pun. Dalam buku ni semua ada cerita pasal Korea ni. Semua tu. Ada juga kisah Korea tu. Berdasarkan kertas kerja arwah Dr. Anwar Noarai. Anwar Noarai tahun 91 dah cerita, 92 ke 90 macam tu lah. Tentang kalau nak majukan Finas ni, kita mesti ambil acuan Korea. Yang paling penting, tak perlu ramai. 2-3 orang cukup. Tapi berani dan bukan filem board Korea tu bukan tempat untuk letak menteri yang tak ada tempat dekat ni. Tak ada. True filmmaker dia, true orang kata budayawan yang tahu. Jadi itulah dia punya. Okey, ni ada apa tu dia lah. Awak speaking juga abang Ya. Abang memang dari Melaka yang speaking Negeri Sembilan Ya, Alur Gajah kita orang. Alur Gajah. Border dia kampung abang tu. Lepas kampung abang ni dalam 10 km lah daripada rumah itu. Lepas kampung abang tu kampung Sungai Petai. Itu border dia. Lepas tu dah orang yang cakap Melaka lah, Hawa apa semua tu. Sungai Petai sampai ke Tampin, Negeri Sembilan semua, kita orang ni semua Naning lah, kita orang Naning. 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 Cakap Negeri Sembilan. Sama dengan Marito Naning. Yes. Keturunan Dul Said deh. Sama Said semua daripada Saleh bin Jonet. Saleh. Abang kenal dia bang? Saleh bin Jonet bang? Member lah tu. Ui, best lah dia bang. Saleh bin Jonet ni duduk Cina. Dia okey bang, sihat dia sekarang? Tak, dia kurang sihat. Dia duduk kampung tak tahu, dia tua lah. Saya suka sajak dia Bloody Bastard. Lolok orang Naning juga. Family dia asal dia daripada Lubuk Cina. Lolok. Tapi duduk Singapura memang arwah bapa abang pun dulu Singapura pasal memang itu tradisi dia dulu. Selepas mereka banyak yang pergi ke Singapura. Kerja di Singapura. Halo? Dengar. Bekerja di Singapura.
Itu ada polis, ada jadi askar. Ada juga yang masuk dalam Nampas. Itu ya ada Mak Mahmud daripada Negeri Sembilan, Mustafa Ma'ruf daripada Sri Menanti. Abdul Latif daripada Melaka, Hussein Hanif daripada Melaka. Oh, Hussein Hanif Melaka Asal Melaka. Saya Ahmad Mahmud tu memang membesar dengan arwah bapak saya dulu lah. Saya sempat jumpa dia tahun 94 macam tu. Saya memang starstruck betul dengan Ahmad Mahmud bang, percaya atau tak. Saya balik rumah tengok, Ahmad Mahmud kat rumah. Oi, terkagum saya. Itu semualah. Itu yang kata sejarah ni penting. Bagus kau buat benda-benda macam ni. Jadi simpan, ini sejarah. Jadi betul. Bila kau jumpa generasi baru yang tak ni, kau dengar ni. Pasal kalau kita tak tahu sejarah, macam abang bidang filem. Kalau abang tak tahu sejarah filem kita, macam mana kita nak mengarah, nak create benda baru? Betul. Kita mesti tahu sejarah. Sama juga musician, sama juga. Itu sama juga. Mesti tahu sejarah. Ramli Sarip, semua mesti tahu sejarah muzik. Baru kita boleh buat benda baru. Betul. Kita hasilkan benda yang lebih ke depan ataupun lebih orang kata contemporary lah. Itu aja. Setuju sangat. Kalau tidak, cuma Piramli je lah. Ya. Kau tak pun menanti mati. Sorry Aiman Tino. Sorry Aiman Tino. Lagu dia. Yalah, tapi macam budak-budak ni semua, kalau kau bagi dia tahu sejarah ni semua, itulah balik-balik salah satu balik-balik pelajaran. Appreciation of art. Yes. Filem ke muzik apa patut dah diajar daripada sekolah. Hello? Ya, dengar. Betul. Tapi mungkin kita negara mahu membangun agaknya benda tu tidak dirasakan penting kan? Yang penting macam mana nak. Yang penting yang sebenar negara ni bukan dipimpin oleh seorang pemimpin yang akan memimpin rakyat atau membina rakyat. Dipimpin oleh CEO bernama Mahathir Mohamad dengan dia ingat Malaysia ni corporation, Malaysia Incorporated. Jadi dia run macam dia CEO, macam kita ni semua pekerja kilang. Kau pergi itu aja. Kapitalis. Dari 87 tu abang koyak poster Bersih Cekak Amanah tu dalam filem semua. So tapi itu yang abang nampak, yang bawa semangat tu kan setakat ni abang nampak walaupun dalam bentuk cara dia masing-masing kan Mamat Khalid. Di situ yang pada abang Mamat Khalid carry benda ni. Dia lah yang carry. Pasal dia carry benda tu pasal dia faham. Hello? Ya dengar bang. Pasal dia faham itu pasal dia pun sendiri dia kata dia filem Kembara tu yang meninggalkan kesan kepada dia sampai dia nak jadi filmmaker. Wow. Jadi di situ kita dah nampak. Di situ dia beruntunglah ada Mamat Khalid yang masih ada peluang berkarya apa semua bawa benda-benda ni. Melayu jati diri. Itu aja, bukan kita nak resis ke apa, no. Jati diri penting. Kita tak peduli yang lain tu. Kita nak Melayu. Pasal ini tanah Melayu. Jati diri Melayu tu mesti ada. Di Indonesia lah, kita tengok. Tak kisah kau apa agama ke, kau apa bangsa ke, tapi jati diri kau. Kalau Malaysian, kalau Melayak Malaysian, jati diri kau apa? Mesti berdasarkan roots dia Melayu. Itu aja. Dan kuasa politik menentukan ni semua. Kau ahli politik boleh menentukan, okey, kalau kau tak nak tayang banyak filem ni, ataupun sekolah kau tak ada sekolah macam apa, sekolah Cina, India, Tamil ke apa, semua kuasa politik. Tapi pasal itulah dia. Tak ada political will untuk buat itu. Macam mana nak ada political will? Dah kalah dengan duit. Dah kalah dengan duit. Lepas tu dengar lagu Hindustan. Macam mana? Ini semua. Susah. Tapi kalau fikir balik, susah-susah pun kita dah tahu punca dia. Sekarang pulanglah. Siapa yang dah tahu punca tu, okey. With your own effort, buatlah perubahan. Kalau kau penulis lirik, kau
pencipta lagu ke, kau filmmaker ke, kau scriptwriter ke, bawa benda-benda ni dalam karya kita. Itu Betul. Abang Nasir sendiri masih ada steam tu lagi tak? Untuk produce, untuk buat filem. Masih. Mestilah. Masih Kerja filem ni. Ya. Pencen. Bila Ya, gua faham. mati je pencen. Betul. Gua tulis. In fact, Betul. sekarang ni pun gua tengah collaborating dengan itu untuk satu filem. Tajuk dia Khatulistiwa. Nak menceritakan benda yang banyak. Dan lagi satu. Sekarang ni kau nak buat dengan tak nak buat dan apa yang kau nak buat. Jangan kau ada peluang tetapi kau fumble buat macam sepet. Salah percaturan kau. Backfire balik pada kita. Jangan buat macam tu. Peluang ada, buat untuk ni. Itu aja. Ya. Itu hari saya borak dengan Elma Fatimah. Lepas tu dia cakap dia bertuah, dia jatuh ke tangan guru yang tepat lah. Dia sebut nama abang lah. Lepas tu satu hari tu dia cakap dia ambil gambar dengan mana jurugambar hantar. So jurugambar tu suruh dia buka. dia buka button dia atas sikit. Lepas tu dia cerita abang sound jurugambar tu. So kau ingat ni apa? Kau pergi balik. Abang ingat ke peristiwa tu? Ingat. Okey. Sekarang abang cerita why abang pasal masa tu pada abang sebagai majalah ataupun fotografer kan, bukan itu kerja kau. Tugas kau lebih daripada tu. Kau gunakan Elma Fatimah ni untuk apa dia, kelebihan dia, untuk bangkitkan ialah jati diri. Itu balik attitude tu. Tanya fotografer tu, kau dengar Pink Floyd tak? Tak ada. Jadi fahamlah. When I mention Pink Floyd, maknanya I'm talking about progress. I'm talking about way forward. I'm talking about work ethics, attitude. Ya, faham. Itu yang gua maksudkan. Jadi kalau kau tak dengar tu macam mana? Jadi betul kalau I'm sure kau dengar Pink Floyd kan senang kita cerita. Ya. Kalau aku sebut Pink Floyd itu band mana bang? Memang tak boleh. Apa lagu bang? Apa? Jono dan makan kat Bombau tu dulu tu. Yalah itu walaupun nampak macam benda tu sampingan tetapi benda tu penting dan walaupun dia kecil tapi kalau kau gunakan tu sumbangan dia jadi besar. Dia membantu. Ya. Beza antara politician yang dengar muzik yang macam abang cakap, yang world view dia akan lain dengan pemimpin yang hanya dengar Hindustan dan dengar lagu-lagu dangdut. UMNO akan terkenal dangdut. Kalau Bob Dylan masih boleh tahan lagi bang Kalau Beatles kurangnya. Macam Beatles, Rolling Stone, even kalau Amerika dengar The Doors macam mana? Oh baby like my fire. The Doors because sekarang kita hidup setengah hidup kita ni is being dictated by pop culture. Correct. Jadi macam mana? Lagu Hindustan dangdut is not pop culture. It's still the three chords tu. Kami jaga kata Rolling Stone tanya what is the three chords and the attitude. Simple je dia cakap. Three chords and the attitude. Ya. Habis goyang satu dunia dia buatnya. And they make money. Tak ada orang nak salahkan lah. Betul. Yeah. Dia punya tu. Nampak? Itu baru orang kata. Itu yang kalau kau nak gunakan pop culture untuk memajukan diri kita, memajukan negara kita apa sebagainya, apa kena tahu benda-benda ni. Correct. Kalau pemimpin tak tahu benda ni, habis tu pegang pula Finas, pegang pula Kementerian Kebudayaan apa semua, tapi tak tahu benda ni, ini yang jadi Malaysia. Dia tak akan bertapak kepada realiti semasa bang Yes. Dan siapa letak dia orang ni semua? Dia letak situ pasal
sebab politik. Oh, kau orang aku tak ada. Ini yang jadi lagi hancur. Ya. Itu. Dia selain daripada Muhammad Khalid bang, siapa director yang abang boleh berkawan, boleh bertukar-tukar fikiran. Macam abang Yui okey bang? Maksud saya abang berkawan dengan dia? A personal friend. Memang. Ya. Kau cerita dengan dulu lah, kalau filem lah kan, yang paling kau boleh bercerita dengan penuh kewarasan, sinematik, kewarasan yang penuh sinematik, Yue, Hassan Muttalib. Hassan Muttalib Hassan Muttalib, Yue. Sekarang ni ada yang generasi baru, abang suka ni Azizi Chang yang buat filem hantu fighter apa semua tu yang latest gitu, jangan bikin panas, tiru jangan bikin panas. Itu ada Muhammad Khalid, Yue, Azizi Chang, Hassan Muttalib. Lepas tu yang generasi baru yang maknanya film school lah, yang local film school, yang budak-budak baru ni ramai. Tinggal dia orang sekarang ni more macam Nam Bron apa semua. Is more dia orang sekarang mencari, orang kata dia dah ada dah benda tu, tinggal nak sampaikan statement macam ni apa semua, memerlukan orang kata dia tu ada, dia mesti tahu sejarah apa semua, dan tengok dia orang mahu tahu sejarah apa semua. So dia on the right track lah. Menentukan karya dia orang akan improve lagi lah. Itu je. Speechless saya bang. Tiba-tiba bila abang cakap macam ni kan, terkembali balik kepada zaman budak-budak saya, how saya ada cita-cita nak jadi hebat lah. Jadi hebat macam mana? Nak jadi seorang true character, authentic pada diri saya dan hasilkan benda-benda yang authentic masa zaman remaja dulu. Dan along the way saya lupa untuk jadi true, saya lupa untuk jadi authentic, saya lupa untuk fight kepada perkara yang saya percaya. Tapi bila saya borak dengan abang ni, saya tiba-tiba teringat balik I had a desire to be true. Kalau macam tu, alhamdulillah. Maknanya sekarang ni benda tu kau kena sparkkan balik. Okey, sekarang apa yang kau paling sekarang ni yang orang kata menonjol kau punya bakat untuk ni cari makan ke atau untuk berkarya, penulisan lirik kan? Okey, ini contoh. Kata kau abang kenali lebih sebagai Art Samad sebagai penulis lirik. Okey. So now polish up. Create lagi lirik-lirik yang apa yang kita dah bincang tadi. Input yang apa yang kita bincang tadi lah. Itu adalah medium ni sama juga lirik. Takkan sama dengan apa yang kau dah karyakan 10 tahun lepas. So this is bagus juga, a new, orang kata benda baru untuk kau, membantu kau berkarya. Jadi kau tak stagnan lah. Betul bang. Itu aja. Betul. Macam okey, contoh macam abang tengok. Kalau baca Lolok hari tu baru dia orang tulis kan. Okey. Lolok kalau kau tengok yang puitis apa semua dia bagi dekat search lah, dia bagi dekat wing ke apa ke. Yang melawan dia bagi dekat ekspedisi. Nampak? Kan? Jadi kau pun boleh juga macam tu. Lepas ni kau cari mana band ni. Mungkin kau boleh bagi pada band ni lirik kau. So, and you are at the stage sekarang ni yang boleh buat benda tu. Barulah benda tu akan tak stagnan lah. Engkau tak stagnan, industri pun tak stagnan. Kita orang bukan nak cakap apa lah, abang tak tahulah the rest abang punya contemporary macam Abang Ito ke Ramli ke M. Nasir semua abang tak tahulah, tapi abang boleh jawab di abang sini. Kadang-kadang kita pun dah penat dah. Faham tak? Penat untuk apa bang? Penat buat tapi kesan dia bukan tak ada kesan, tapi tidak seperti yang kita jangkakan. Lambat. Sebab kekangan politik. Basically kita ni kekangan politik. Dia tak payah ada censorship yang teruk-teruk, tak payah. Dia takut-takut dengan kau dia dah habis dah. Itu je. Pergi dulu. Kau ni kita gam. Sekarang kau cubalah gam. Kau gam RTM ke apa ke boleh keluar YouTube boleh. Jadi ruang lagi
bayangkan masa kita orang rebel dulu tu ada internet. Kau bayangkan. Lagi lain. Pada bang, no, it's never too late. Lagi satu, teruskan berkarya dengan benda baru. Nothing actually is nothing new. It's just benda tu dah dicipta atau dihasilkan atau belum. Itu aja. Ya. Belum hasilkan. Ya. Bila kau hasilkan, barulah industri tu bergerak apa semua. Rather than, pasal kita dah tahu punca dia sekarang. Jadi tak payahlah kita nak duduk, nak berbincang lagi, nak cari apa. Tak payah. Punca dia itu dia. The whole system was fucked up by Mahathir. Now we got to change it. Itu aja. Itu aja. Dan kalau kita tengok dengan barisan politician sekarang ni, memang kita tak boleh harap. Bukan yang muda pun. Tak boleh harap. Tak boleh harap. Pasal tak dengar Pink Floyd. Itu aja. Tak ragat lah dia tu. Senang cerita. Pasal abang gunakan metafor-metafor ni pasal nak cerita benda ni macam itu ada. Tak payah kita nak nanti kan jadi personal pula kan. Senang kan. Dia tak dengar Pink Floyd. Itu aja. Jadi tak boleh tak sekepala dengan kita. Tak ragat. Dia tak sampai apa yang kita. Macam mana? Betul. Jangan cerita. Itu belum lagi dibantu lagi dengar The Doors ke, dengar ni apa Bob Dylan ke. Jokowi dengan Metallica tau. Jokowi dengan Metallica. Asyik, itulah dia. Jadi kau bezakan bekas Perdana Menteri kita, Najib, The Young One. Punya, ya Allah. Nampak dia punya, yalah, kadang kalau dalam mudah orang kalau tak setuju dia kata ini benda remeh-temeh tak. Tak. Kalau tentang remeh-temeh, memang remeh-temeh lah. Remeh-temeh lah. Bangsa remeh-temeh, attitude tak betul, semua harap tongkat. Macam ni lah attitude. Lepas tu orang boleh cap kita malas lah. Boleh cap kita mana boleh. Ada orang malas lah dalam dunia ni. Betul. Kau malas kau tak makan. Tak ada orang malas dalam dunia ni. Cuma tak interested je Sama ada kau nak buat atau tak nak buat. Ya. Adalah. Kalau kau malas pun nak bekerja, berapa lama? Kalau dah sampai tahun kau tak ada gaji, last kau kena juga kerja. Orang bohong lah. Betul, setuju. Betul. Kau boleh malas. Sampai bila kau malas? Betul. Bila perut dah nak isi dah tak ada ni, tong beras semua dah ni, kau nak malas lagi memang bodoh lah kau. Itu. Kalau terpaksa menjarah lah. Dari mati berlapar, baik hidup menjarah. Abang Nasir, terima kasih banyak abang dapat spend masa bang. Saya harap sekali lagi saya harap boleh borak lagi dengan abang malah mungkin boleh borak in person. Boleh dah. The best kalau dapat tu kau datang ke sini. KL tu pening kepala tapi jelas sekarang tak boleh kan. Itulah tu. Nanti dah habis PKP nanti saya hantar anak saya balik ke Lendu. Mungkin saya bolehlah jumpa abang dengan Abang Ito sekali kat situ. Sangat. Kau nak hantar anak ke UiTM Lendu, kau sampai dekat Sempang Kampung Kelemak tu, ke kanan kau pergi UiTM Lendu, terus ke Melaka. Abang punya rumah Sempang depan sikit 50 meter arah ke Melaka tu, sebelah kiri ada jalan lama. Kau masuk tu, rumah abang kat ujung. Okey. Doket dengan Berisu tak? Berisu dia sebelah sini. Berisu. Lagi tak jauh lah kira. Melaka kecil. Okey. Cantik bang. Datang boleh cerita dengan Abang Ito kau sekali lah. Bagus lah. Bagus. Bagus best. Koram. Bagus. Cantik. Jadi buku tadi buku. Nanti saya akan beli, saya akan WhatsApp ke abang. Dan lagi satu itu ada. Kalau nak tu macam abang tadi kau dah catatkan kalau buku pemberontak filem Rabak Late. Boleh. Ada online. Cetak rompak kepala bapak sama brother kita mesti terus hidup. Ini Dubok. Alright. Ya. Okay, Cetak rompak kepala bapak memang
Pink Floyd lah. The teacher. Nah, ya, terima kasih Abang Ito, terima kasih banyak. Okey. Nanti ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi